إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Jadi Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan daurah tafsir kita yang mana kita telah sampai kepada kita pilih surah yang kedua, itu surah Hud. Yang mana surah Hud ini seperti yang telah kita ceritakan dalam pertemuan yang lepas, hari itu kita baru masuk satu ayat aja. Yang mana surah-surah yang bermula dengan alif lam ra, iaitu kebanyakan surah-surah yang bermula dengan alif lam ra ini surah-surah yang dinamakan dengan nama-nama Nabi, iaitu surah Yunus, di antaranya surah Hud, surah Yusuf dan juga surah Ibrahim. Surah-surah yang dinamakan dengan nama-nama Rasul ini kebanyakannya bermula dengan alif lam ra. Dan surah Hud ini adalah surah yang mana Nabi kata apabila diturunkan kepada dia menyebabkan Nabi beruban. Nabi beruban. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah menyebabkan aku ni jadi uban adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya, iaitu surah Hud dan surah Al-Waqi'ah yang kita dah ambil hari itu, kemudian surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan juga surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Jadi kita dah ceritakan tentang alif lam ra hari itu. Okay, sekarang ni kita masuk kepada ayat yang kedua. Bukan ayat yang kedua, ayat yang masih ayat yang pertama. Ayat yang pertama hari itu kita masuk tentang alif lam ra. Sekarang kita nak masuk kepada kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun uhkimat ayatuhu, yakni bermaksud Al-Quran, sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Iaitu ayat-ayat Quran ini tersusun dengan sangat rapi, tuan-tuan. Tersusun dengan sangat rapi kerana disusun dengan rapi itu supaya ianya mudah untuk manusia memahami maksud daripada apa yang hendak disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Dan ianya akan difahami oleh orang-orang yang belajar ilmu tafsir. Orang yang belajar ilmu tafsir, dan lebih lagi kalau orang yang belajar bahasa Arab dan memahami bahasa Arab, dia akan lebih lagi dapat memahami Al-Quran itu sendiri. Dan juga untuk memahami Al-Quran bukan setakat untuk mempelajari bahasa Arab. Bukan sekadar belajar bahasa Arab sahaja untuk kita memahami Al-Quran, tetapi kita kena juga untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan grammar bahasa Arab. Sekejap. Okey. Ada gangguan sikit. Okey, kita kena belajar juga grammar dia.
Bahasa Arab ni dia ada banyak. Dia ada macam dia ada nahu dia, dia ada sorof dia. Siapa yang pernah belajar sekolah Arab ke, sekolah agama, belajar pondok ke, dia ada nahu dia ada sorof dia ada mantik dia ada bayan dia ada ilmu ma'ani dia. Ini semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa saja. Berkaitan dengan bahasa. Dan kita kena faham pula bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab ini, dia ada satu perkataan yang banyak maksud. Dan dia ada banyak perkataan yang satu maksud sahaja. Dan kitabun uhkimat ayatuhu, perkataan uhkimat juga boleh bermaksud menyempurnakan sesuatu, iaitu menjadikan sesuatu itu kuat yang mana tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan kita tengok sesuatu binaan. Sesuatu binaan, kalau kita tengok contohnya macam kita buat rumah, kalau kita tengok dinding yang diikat bata yang tidak ada kelompongan, itu juga boleh disebutkan sebagai uhkimat. Maksudnya telah dijadikan benda itu sempurna. Tidak ada lompong, tidak ada batu-bata yang tertinggal. Jadi Al-Quran ini juga adalah suatu perkara yang Allah berikan kepada kita yang lengkap. Yang lengkap sebagai panduan hidup kita yang melengkapi daripada segala aspek. Segala aspek. Bab muamalahnya, bab munakahahnya, bab jenayahnya, semua ada dalam Al-Quran. Dan perkataan uhkimat itu juga bermaksud ianya tidak dimansuhkan, iaitu tidak dimansuhkan oleh kitab-kitab lain. Yang mana Quran adalah kitab kalamullah yang terakhir sekali yang diturunkan. Dan tidak akan ada lagi kitab-kitab lain yang akan diturunkan selepas Al-Quran ini. Iaitu sebagaimana kalau kita tengok kitab Taurat, Injil dan Zabur telah pun dimansuhkan dengan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak ada lagi kitab-kitab lain yang akan turun untuk memansuhkannya. Bahkan ianya adalah wahyu yang terakhir. Jadi inilah orang kata yang terakhir, yang kata putus, kita kata yang pemutus untuk kita berpegang dengannya. Kita kena berpegang betul-betul dengan Al-Quran yang diturunkan ini, kerana Al-Quran inilah orang kata sebagai manual kita, sebagai panduan hidup kita, sebagai garisan yang untuk kita menentukan supaya kita tidak melepasi sempadan-sempadan halangannya. Di Al-Quran. Jadi uhkimat. Daripada perkataan uhkimat ini juga tuan-tuan, daripada kata dasar ha, kaf, mim, hakama, ataupun diambil juga daripada sini perkataan hakim yang bermaksud seorang yang bijaksana. Jadi untuk menjadi seorang hakim itu, dia juga perlu menjadi seorang yang bijaksana dan dia perlu mengungkapkan sesuatu ataupun untuk membuat keputusan sesuatu itu dengan tepat. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tepat, sesuatu yang lengkap untuk kita berpegang dengannya. Kemudian Allah sebut summa fussilat, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Summa fussilat, iaitu kalimat fussilat daripada kata dasar fasala yang bermaksud memisah ataupun untuk memperjelaskan suatu perkara yang besar dan rumit, ataupun sesuatu topik itu perlu dipisahkan satu persatu supaya dapat difahami. Al-Quran itu diturunkan secara lengkap. Dan Allah pisahkan satu-satu supaya kita mudah untuk memahami setiap satu aspek yang nak disampaikan itu. Contohnya kita kata, kalau kita belajar untuk memahami biologi tubuh manusia. Jadi
pembelajaran untuk memahami biologi tubuh manusia ini, dia akan pecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu supaya untuk mudah dipahami satu persatu. Contohnya, mungkin dia akan belajar tentang kepala. Kepala, okey, dipecahkan. Dari satu badan, dipecahkan, okey, kepala saja. Okey, kepala, fokuskan tentang kepala, belajar sampai habis tentang kepala, barulah masuk kepada aspek yang kedua, mungkin masuk bab tangan pula. Lepas pada tu mungkin masuk bab kaki pula. Jadi pembahagian itu ataupun fosilat itu dipisah-pisahkan tadi ni untuk supaya kita memahami dan lebih memahami ayat-ayat Al-Quran ini yang mana ianya ada kaitan di antara satu sama lain. Dan penyampaian Al-Quran ini juga dilakukan ataupun disampaikan oleh Allah kepada kita secara tepat dengan apa yang Allah nak supaya kita fahami. Dan dalam masa yang sama kita kena perlu belajar dan mentadabbur ayat ini, dan kita perlukan kepada penjelasan-penjelasan daripada ulama supaya kita tidak tersalah faham ayat-ayat Al-Quran ini, yang mana Allah sambung selepas pada itu min ladun hakimin khabir, dan yang Al-Quran ini dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Sebab apa Allah sebut kat sini yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya, iaitu Allah nak ingatkan kepada kita siapakah yang menurunkan Al-Quran ini. Walaupun ada yang mengatakan Nabi yang mengarang, ada yang mengatakan Nabi yang mereka ayat Al-Quran ini, tapi Allah tegaskan kat sini bahawa Al-Quran ini adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Kemudian permulaan ini tuan-tuan, permulaan memanggil mukadimah ayat-ayat yang mukadimah ini, yang depan-depan ni hanyalah mukadimah sebelum kita nak masuk kepada ada lagi penjelasan-penjelasan selepas ini yang akan diterangkan dalam ayat ini. Dan ayat yang kedua ini tuan-tuan, kita masuk kepada ayat yang kedua, iaitu Allah nak ceritakan kepada kita dalam ayat yang kedua ini apakah objektif utama yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran itu. Iaitu Allah nak fokuskan dalam ayat yang kedua ini, Allah nak supaya kita menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak ada sembahan yang lain. Ini adalah dipanggil dakwah yang pertama dalam ayat ni. Dakwah yang pertama. Iaitu ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Jadi maksudnya Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah, iaitu supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar. Untuk orang-orang yang ingkar, Nabi ini diutuskan sebagai pemberi amaran. Dan pembawa berita gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang ingkar, Nabi ini sebagai pembawa amaran, dan bagi orang-orang yang beriman, Nabi ini adalah sebagai seorang yang datang membawa berita gembira. Jadi alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Jadi ini adalah pesanan ataupun penegasan yang pertama.
Allah nak tegaskan, janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Ataupun kita 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 katakan dia sebagai tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan yang menyatukan sembahan kita hanyalah Allah sahaja di dalam ibadat kita. Dan semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa mesej yang sama, bukan sahaja Nabi Muhammad, nabi-nabi lain daripada Adam sampailah nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi lain, semuanya membawa mesej yang sama, iaitu hanya menyembah Allah sahaja. Dan juga berdoa pun hanya kepada Allah sahaja. Apa maksud berdoa kepada Allah? Menyembah kepada Allah sahaja dan berdoa kepada Allah sahaja. Tidak ada perantaraan lain. Tidak ada orang tengah lain yang kita boleh minta untuk sampaikan kita kepada Allah. Seperti mana orang kafir yang mereka mengatakan apabila mereka menyembah berhala itu, mereka sebenarnya nak pergi kepada Allah juga. Mereka mengatakan mereka tidaklah menyembah itu, mereka tidaklah menyembah berhala itu, melainkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi salahlah. Salah. Mereka sembah benda itu. Tapi Allah kata, hanyalah kepada Allah sahaja yang kita boleh menyembah. Dan berdoa pun kita kena berdoa kepada Allah sahaja. Salah kalau kita pergi minta dekat kubur, pergi minta dekat ramai orang buat, pergi minta dekat, kononnya kata keramat lah, keramat. Minta dekat Tok Wali dan sebagainya, ataupun minta dekat Syekh, walaupun orang tu orang soleh, tak boleh kita minta dekat dia. Kita hanya boleh minta kepada Allah sahaja. Minta kepada Allah sahaja. Dan bila ada orang yang minta kepada yang selain daripada Allah, ini menunjukkan kata orang tu sebenarnya adalah tak faham. Tak faham. Dan hukum kita meminta kepada selain Allah itu adalah berdosa. Dan syarat untuk kita minta kepada Allah juga, syarat dia mestilah kita minta dengan apa yang kita minta dan apa yang kita sebut adalah selari dan dengan keadaan khusyuk. Untuk kita minta lah, untuk kita minta. Begitu juga kita ibadah, semayang kena khusyuk, dan kita minta pun kita kena khusyuk. Dan Allah kata, dalam satu hadis, Nabi kata, Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah itu tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai. Jadi kita nak berdoa pun, kita kena hati kita yang fokus. Minta dalam keadaan apa yang kita sebut, apabila dikatakan menyembah hanyalah kepada Allah, kita jangan silap. Jangan kita faham kita semayang sahaja itu yang dimaksudkan dengan menyembah Allah. Kadang-kadang termasuk juga dengan kita menyembah kepada selain Allah itu adalah apabila kita bersubahat
di dalam perkara-perkara yang orang kata apa, kita ikut kehendak orang lain yang berlawanan dengan kehendak Allah. Yang berlawanan dengan kehendak Allah. Contohnya, Allah suruh kita solat, dah masuk waktu dah. Allah suruh kita solat. Tapi kita ikut, mungkin kita ikut ketua kita ke, dia kata kat kita, tak payah solat dah lagi. Sekarang ni, kita ada kerja nak buat ni. Jadi kita meninggalkan solat tadi disebabkan kita nak penuhi hajat bos kita, ataupun sesiapa saja yang minta sesuatu kepada kita. Ini juga termasuk sama macam kita menyembah selain daripada Allah. Dan di sini berlaku kesyirikan apabila kita meninggalkan ketaatan kepada Allah disebabkan oleh orang lain. Dan Allah sambung lagi, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sesungguhnya aku kepada kamu dari Allah sebagai pemberi amaran dan pembawa berita gembira. Yakni sesiapa yang ingkar, orang yang degil, memang kena beri ancaman kepada mereka. Dan kita kena bagi tahu, kita kena bagi ancaman. Ini selepas daripada tugasan Nabi, selepas Nabi dah tak ada, kitalah yang bertanggungjawab untuk meneruskan kerja ni. Kitalah yang wajib memberitahu kepada mereka, sekiranya perbuatan mereka itu syirik, kita kena bagi tahu kepada mereka ancaman-ancaman orang yang mensyirikkan Allah. Jangan kita buat tak tahu je bila kita tengok orang melakukan kesyirikan di depan mata kita. Kadang-kadang saudara mara kita yang melakukan kesyirikan, jumpa bomo dan sebagainya, kita tengok, kita tak berani nak tegur. Kita tak tegur pun, walaupun kita tahu benda tu terang-terang salah, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagai pemberi berita gembira. Yang tadi ni, bila kita nampak orang buat keburukan, orang buat kejahatan, kita bagi tahu dia, kita bagi nasihat dekat dia, kita tegur dia. Dan bila orang yang kita nampak orang yang baik, kita ajak dia, kita beri berita gembira dekat dia, orang-orang yang semangat nak buat amal ibadah ni, kita bagi berita gembira dekat dia. Kita ceritakan kisah-kisah ataupun kita ceritakan kebaikan-kebaikan daripada amalan-amalan. Contohnya orang yang selalu pergi ke masjid. Kita bagi berita gembira dekat dia. Ataupun orang yang tak nak pergi ke masjid, kita cerita tentang kelebihan pergi ke masjid. Kita bagi berita gembira dekat dia. Berapa ramai orang yang, tuan-tuan, kadang-kadang dia duduk dekat dengan masjid, dia duduk dekat dengan surau, tapi tidak boleh melangkah pergi ke masjid ataupun surau. Tak mampu nak pergi ke masjid ataupun surau. Kadang-kadang bukanlah sebab mereka ini tak mampu, tetapi kebiasaannya, tuan-tuan, mereka ini tidak faham kelebihan-kelebihan, tidak faham hukum pergi ke masjid ataupun surau. Jadi kita ceritakan kat dia orang. Kita ceritakan sesiapa yang, contohnya Nabi kata, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumah dia, ambil wuduk di rumah dia, summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk dia menunaikan salah satu fardu daripada fardu-fardu Allah, maka Allah akan menjadikan daripada setiap langkah daripada kaki dia yang pertama, diampunkan dosa, kaki kedua angkat darjat. Ampun dosa, angkat darjat, ampun dosa, angkat darjat. Jadi bila orang tahu macam ni, pergi ke masjid je, aku ni dosa banyak. Ambil wuduk kat rumah. Syarat dia ambil wuduk kat rumah. Berjalan, kalau kita tak berjalan, kita pergi naik kereta pun, Allah akan bagi ganjaran mengikut apa yang Allah nak lah, kesesuaian dia lah. Tapi yang Nabi cakap si berjalan, ampun dosa, angkat darjat, ampun dosa, angkat darjat. Takkanlah kalau orang naik kereta tak ada ganjaran dia. Pergi jauh, dia naik motor,
mesti ada ganjaran dia mengikut perkiraan yang mana Allah nak bagi. Wallahu a'lam macam mana Allah nak kira. Tapi mesti dan pasti ada ganjaran dia. Jadi kita berilah berita gembira ni. Kita bagi berita gembira. Dan ajak kawan-kawan. Kan? Berapa ramai saya tengok ada anak-anak muda yang tak semangat nak pergi ke masjid, tak semangat nak pergi ke surau. Tapi bila dia dapat tahu ganjaran-ganjaran macam ni, kan, dia tengok kadang-kadang kita tak sangka kan, anak-anak muda yang nampak macam mak rempit ya. Tapi bila dia tahu ganjaran-ganjaran ni, dia tahu kelebihan-kelebihan ni, dia jadi orang yang sangat semangat pergi menunaikan solat secara berjemaah di masjid ataupun surau. Yang mana saya dapat lihat sendiri depan mata saya. Sebelum ni saya tengok adalah seseorang ni, saya tengok nampak macam dia ni rasa macam nampak sihat kan. Rumah dekat dengan masjid, rumah dekat dengan surau. Tapi azan kenapa tak pergi ke surau? Kenapa tak pergi ke masjid? Kenapa tak solat berjemaah? Tak, rupanya dia tak tahu tuan. Dia tak tahu apa kelebihan untuk pergi ke masjid dan surau tu, dia tak tahu pun. Bila kita ceritakan dekat dia, bila kita sampaikan dekat dia, dia jadi semangat. Dia jadi dia rajin untuk pergi ke masjid dan surau. Cuba bayangkan, kalau kita berjaya dakwah seorang pergi ke masjid dan surau, setiap kali dia berjalan pergi ke masjid dan surau itu, kita mendapat ganjaran dia. Sebab apa? Sebab kita telah pun menyambung tugasan Nabi tadi, iaitu memberi ancaman dan juga memberi berita gembira. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat yang ketiga. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir. Ya tuan-tuan, sebelum kita nak tafsirkan ayat ni, saya nak sebutkan dalam ayat ni ada perkataan yang biasanya disalah sebut. Contohnya, wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Fadlin fadlah. Biasanya dekat sini orang akan baca fadlin fadlah. Memang banyak orang baca, memang banyak sangat orang yang baca macam tu. Jadi tuan-tuan ingat, fokus ayat ini tidak boleh diqalqalahkan. Sebab dad bukanlah termasuk di dalam huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah hanya 5 sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi bacaan dia kulli fadlin. Fadlin. Sampai kat fad tu kita tahan. Kita pegang dia. Fadlin. Bukan fadlin. Bukan fadlin. Jadi fadlin fadlah. Itu nak betulkan sikit lah, ingatkan sikit cara sebutannya. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, yakni daripada perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, supaya dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik, yakni di dunia, yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula, dia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan. Yakni kelebihan dalam sebarang amal soleh yang dia buat. Apa yang dia akan bagi? Pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling
Yakni berpaling, apa maksud berpaling kat sini? Membelakangkan 3 perkara itu tadi, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar, yakni huru-haranya. Jadi bila Allah kata, tuan-tuan, bila Allah kata wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu meminta, dan hendaklah kamu sentiasa meminta ampun kepada Tuhan kamu. Jadi ini adalah peringatan yang seterusnya. Kalau tadi Allah suruh kita menyembah hanyalah kepada Allah, dan ini Allah pesan supaya kita sentiasa meminta ampun kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan dosa besar dan dosa kecil yang pernah kita buat. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita tahu perbuatan itu salah. Dan kadang-kadang kita buat dalam keadaan kita tak tahu kata perbuatan itu salah. Dan kita tak tahu mungkin sebabkan kita belum belajar lagi. Kita belum masuk pengajian lagi. Kita belum jumpa tok guru lagi yang mengatakan benda itu salah. Contohnya kita kata macam, ada apa-apa urusan, jumpa tok bomo. Jumpa tok bomo. Kita tengok orang kampung semua buat macam tu. Kita tengok jiran-jiran kita pun buat macam tu. Kita tak tahu. Jadi kita pun buat sekali. Kemudian bila kita dah masuk pengajian, kita dah masuk dengar ceramah-ceramah, baru kita tahu kata, perkara itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Perkara itu adalah haram dan membawa kepada syirik. Jadi kita kena banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar di sini bermaksud kita meminta ampun kepada Allah di atas kesalahan yang telah lalu, yang kita telah lakukan. Itu yang lepaslah. Yang depan kita tak tahu lagi. Yang dah lepas, yang kita dah buat, kita minta ampun dekat Allah. Dan dekat sini, tuan-tuan, mula-mula Allah sebut minta ampun, istighfar. Kemudian Allah sebut pula summa tubu ilaih, dan kemudian hendaklah kamu bertaubat kepadanya. Bertaubat pula bermaksud kita sedar tentang kesalahan kita. Istighfar ni mungkin kita tahu ataupun kita tak tahu, kita sedar ataupun tak sedar kesalahan kita. Dan taubat ini bermaksud kita dah pun sedar tentang kesalahan yang kita lakukan. Ini bermaksud taubat. Maksud taubat. Kadang-kadang, tuan-tuan, orang menyangkakan taubat dan juga istighfar itu adalah sama. Ada orang yang mengatakan istighfar itu adalah taubat. Sebenarnya istighfar itu bukanlah taubat, dan taubat itu bukanlah istighfar, tapi ianya dekat-dekatlah. Dekat-dekat. Bila Allah sebutkan dua perkataan, istighfar dan taubat, dalam satu ayat, dalam pada masa yang sama, itu menunjukkan kata dua-dua benda tu bukanlah maksud dia sama. Sebab tu Allah sebut dalam satu tempat. Okey, kalau taubat pula, dia ada syarat dia. Istighfar ni kita minta ampun lah. Minta ampun, astagfirullahaladzim. Minta ampun. Tapi taubat dia ada syarat dia. Taubat dia ada syarat dia. Di antaranya, kita mestilah pertama sekali meninggalkan dulu perkara dosa yang kita buat. Contohnya, ada orang yang pernah minum arak, berzina. Jadi dia kena tinggalkan dulu. Selagi mana dia tak tinggalkan perkara tu, dia tidak kira bertobat. Belum bertobat lagi. Tidak termasuk dan tidak diterima taubat dia. Kiranya dia tidak meninggalkan perkara itu. Kemudian dia tinggal dalam keadaan yang keduanya, dia kena menyesali. Dia misal aku minum arak. Misal lah berzina. Menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Dia tinggal dan dia menyesal. Dan di antara syaratnya lagi, dia kena
berazam untuk tidak mengulangkan lagi. Berazam untuk tidak mengulangkan lagi perkara dosa yang dibuat itu. Dan sekiranya perkara itu melibatkan orang, dia ada syarat tambahan lagi, iaitu dia kena, kalau dia buat dosa itu melibatkan orang, dia kena pergi minta maaf balik dekat orang tu. Dia kena pergi minta ampun dekat orang tu. Dan sekiranya melibatkan dia ambil harta benda orang, syarat dia kena pulangkan balik benda itu ataupun dia kena minta halal. Kalau orang tu halalkan, untunglah kan, payah bayar balik. Tapi kalau orang tu minta bayar balik, dia kena bayar balik. Selagi mana dia tak bayar, tidak cukup syarat taubat dia. Tak lengkap syarat taubat dia. Jadi tidak diterima taubat dia. Dan juga taubat, salah satu maksud taubat tuan-tuan adalah bermaksud kita kembali. Salah satu maksud taubat itu adalah kembali. Iaitu daripada kita buat salah, kita buat dosa, kita dah menyimpang kepada ajaran lain ataupun fahaman lain ataupun kita menyimpang kepada jalan yang tidak benar dan kita kembali kepada Allah. Itu maksud, di antara maksud taubat. Kalau kita tengok macam kita memandu kereta, kita telah masuk, kita telah menyimpang ke simpang yang bukan laluan kita. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena kembali balik dekat jalan asal kita. Kembali balik kepada jalan yang betul, barulah kita boleh sampai ke destinasi kita. Kalau kita tidak ikut jalan yang betul, sama ada kita tak sampai ke destinasi ataupun kita akan sampai tapi sangat lambat. Dan kebiasaannya tidak akan sampailah kalau ikut jalan yang tak betul. Kemudian apa yang kita akan dapat apabila kita bertaubat ni? Kita bertaubat dan kita beristighfar ni, apa yang kita akan dapat? Allah kata, yumatti'ukum mata'an hasanan. Saya dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik. Jadi kalau kita buat perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi, beribadah kepada Allah, kita kena istighfar kepada Allah dan kita bertaubat kepada Allah, saya Allah akan memberikan kepada kita nikmat kesenangan hidup yang baik. Jadi kalau kita tengok balik ayat ni, kenapakah kita bertaubat, kita minta ampun disebabkan kita buat dosa. Tapi bila kita minta ampun, kenapa pula tiba-tiba bila kita minta ampun, Allah kata dia akan bagi kita nikmat kesenangan hidup yang baik. Nikmat kesenangan hidup yang baik, kita minta ampun. Ada dalam ayat lain dia disebut faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam surah Nuh kalau tak silap. Surah Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan kepada kamu dengan mencurah-curah. Kemudian menurunkan hujan, mencurah-curah dan akan menumbuhkan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan melimpahkan kepada kita dengan harta dan juga anak-anak. Bi amwalin wa banin. Harta dan anak-anak. Sebab itulah di antara satu bentuk rawatan orang yang kahwin lama tapi belum dapat anak adalah dengan cara beristighfar. Beristighfar. Ketika mana Hasan Al-Basri didatangi dengan orang yang mengadu kepada dia 3 masalah,
Kan? Seorangnya kahwin tapi tak dapat anak. Jawapan dia adalah istighfar. Kan? Dan seorang lagi mengadu tanaman dia tak menjadi. Kan? Tanaman dia tak menjadi. Jadi uh, Hasan al-Basri kata istighfar juga. Kan? Dan yang ketiganya kalau tak silap tidak dapat pekerjaan. Jadi tak dapat pekerjaan, tak ada pekerjaan. Maksudnya tak ada sumber rezeki dia. Hasan al-Basri kata istighfar juga. Jadi bila tiga-tiga ni balik, anak murid dia kata, kan, wahai guru, kenapakah tiga orang tadi datang dengan masalah yang berbeza-beza tetapi kamu hanya bagi jawapan yang sama, iaitu semuanya istighfar juga, masalah lain-lain. Kemudian dia kata, kan, tidakkah kamu pernah mendengar ayat yang menyebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Jadi istighfar ini adalah ubat kepada tiga jenis penyakit ini, dan kalau kita tuan-tuan cuba buat, tuan-tuan try dulu. Satu hari istighfar 1000. Satu hari istighfar 1000 kali. Dan 1000 kali ni tuan-tuan, dia istighfar ni cukup kita kata astaghfirullah. Astaghfirullah tu pun dah cukup istighfar. Kalau kita kata astaghfirullahalazim pun bagus. Dan istighfar yang lebih panjang-panjang lagi tu pun lagi baguslah kan. Nak pula sayyidul istighfar, tuan-tuan boleh buat 1000 kali, lagi baguslah. Tapi yang dikatakan 1000 ni cukup kita kata astaghfirullah. Jadi aku minta ampun kepada Allah. Kalau kita cakap astaghfirullah itu tuan-tuan, 1000 kali, kalau kita buat 1000 kali, dia cuma ambil masa dalam 20 minit. 1000 kali. Ambil masa dalam 20 minit. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan cuba buat. Tuan-tuan cuba buat. Saya setakat pengalaman dan keyakinan saya, bila sempat kita buat setiap hari 1000 kali istighfar, tuan-tuan akan dapat lihat perbezaan yang jelas daripada sudut rezeki. Daripada sudut rezeki, memang perbezaan yang jelas. Kita nampak tiba-tiba ada je projek, ada je rezeki masuk dengan macam-macam cara. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba buat dulu. Cuba buat. Memang nampak perbezaan dia. Memang nampak hasil. Sebab apa? Yang bagi tahu kat sini, yang sebut dalam Al-Quran ini, bukanlah kawan-kawan kita, kan? Bukanlah ketua kampung kita, kan? Bukanlah menteri-menteri kita yang bagi tahu. Tetapi yang bagi tahu adalah Allah. Dan Allah ini tidak pernah menipu dan tidak akan menipu sama sekali. Jadi inilah orang kata apa, sebab apa kita apabila kita beristighfar, apabila kita bertaubat, iaitu kita mengaku kesalahan kita dekat Allah, Allah bagi balik, Allah bagi ganjaran yang hebat, Allah bagi rezeki yang banyak. Sebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan kita istighfar dan taubat itu adalah kita mengaku kata kita telah pun melakukan kesalahan. Dan untuk mengaku kata diri kita melakukan kesalahan ini bukan satu benda yang senang. Kalau kita dalam masyarakat contohnya, kan, dengan kawan-kawan kita ke, kadang-kadang ada kawan kita yang dia buat salah, tapi dia tidak akan mengaku kesalahan dia. Dia akan pusing lah macam mana pun nak menceritakan dia ni tak bersalah. Kadang-kadang dah terang lah dia bersalah pun, dia tak mengaku lagi. Dia tak mengata, okeylah aku salah. Tak apalah, okey, minta maaf lah. Dia tak mengaku, dia akan cuba diam. Sama dia diam je, ataupun dia akan cuba salahkan balik orang lain. Jadi benda ni, nak mengakukan kesalahan ni, mengaku kesalahan diri kita ni, satu benda yang susah. Bukan semua orang boleh buat. Sebab itulah orang yang buat ni, Allah bagi ganjaran yang hebat untuk dia. Allah bagi ganjaran yang baik untuk dia.
Dan balasan itu tuan-tuan, balasan kepada orang yang beristighfar itu akan dapat di dunia lagi. Dunia lagi. Dan di dunia pun dapat dan di akhirat pun insya-Allah akan dapat. Akan dapatlah di akhirat. Dan istighfar itu di antara sebab kepada ketenangan. Bila kita minta ampun, kita mengaku bersalah, kita akan diberi ketenangan kepada hati kita. Dan diberi nikmat yang baik, kan? Allah sebut tadi nikmat yang baik. Dan nikmat yang baik ni tuan-tuan, bukan sahaja kalau kita tengok biasanya kita kata nikmat ni, kita akan bayangkan harta. Kan? Selalunya bila kita kata nikmat yang baik tu, kita akan kata, oh harta lah. Kan? Bila kita kata orang yang diberi nikmat, selalunya kita akan bayangkan orang yang kaya. Orang yang duit banyak. Oh itu yang dimaksudkan dengan nikmat. Sebenarnya nikmat itu bukanlah kaya. Dan kaya itu juga satu nikmat. Tapi kadang-kadang kaya tapi tak jadi nikmat. Kita tengok berapa ramai orang yang miskin tetapi dia mampu untuk pergi ke masjid. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Dan kita tengok berapa ramai orang yang kaya raya tetapi dia tidak mampu untuk pergi ke masjid. Dia tidak mendapat nikmat daripada Allah sebenarnya. Harta benda dia mungkin menjadi azab bagi dia. Ramai orang yang kaya tapi tak boleh tidur malam. Sebab apa? Harta dia itu menjadi azab untuk dia. Dan berapa ramai orang yang miskin, orang yang tidak ada harta tapi malam boleh tidur dengan lena. Nak bangun subuh pun senang. Nak bangun tahajud pun senang walaupun dia miskin. Dan di antara nikmat juga adalah apabila kita boleh melangkah masuk ke rumah-rumah Allah. Itu juga nikmat. Jangan kita duk fikir, orang kaya duit banyak je nikmat. Bila kita dapat tunaikan solat awal waktu pun itu adalah nikmat. Bila kita dapat tunaikan solat di masjid itu juga adalah nikmat. Yang mana kebiasaannya orang yang miskin-miskin inilah yang kita nampak dia hidup dalam kesusahan yang tak ada nikmat ni, mereka inilah yang dapat nikmat macam ni. Dan orang-orang yang biasanya kaya raya yang duit banyak melimpah ruah ni, biasanya tak sempat nak pergi ke masjid, tak sempat nak pergi ke surau. Sebab apa? Sibuk dengan harta benda dia. Tapi kalau dia kaya, mungkin tuan-tuan pun ada orang kaya kat sini, dia kaya dalam masa yang sama, kekayaan dia itu tidak menghalang dia untuk pergi ke masjid dan surau. Kekayaan dia itu menyebabkan dia banyak berinfak kepada masyarakat, banyak menderma ke jalan Allah, maka kekayaan dia itu menjadi nikmat yang lebih besar lagi, sebenar-benar nikmat. Harta banyak, ibadah pun tak tinggal, sedekah pun banyak, derma pun banyak. Itu adalah nikmat yang terbaik lagi lah. Dan nikmat-nikmat tadi tuan-tuan, bila kita istighfar, bila kita bertobat, Allah kata Allah akan beri nikmat kesenangan hidup yang baik. Dan nikmat ini Allah sebut dalam ayat yang selepas pada tu, Allah kata ila ajalin musamma, hingga ke suatu masa yang tertentu. Iaitu nikmat tadi ni sekejap je. Nikmat yang kita dapat tadi ni, dekat dunia tadi ni, sifat dekat dunia tadi ni, sampai kepada satu masa sahaja, iaitu sampailah kepada ajal kita. Bila sampai ajal kita, maka nikmat itu pun dah habis kat situ je. Itu dalam konteks di dunia. Kita pun akan mati. Dan selepas pada kematian, dia ada dua peringkat lah tadi nikmat. Nikmat sampai kita mati je habislah nikmat tadi ni. Nikmat kekayaan ke, nikmat kesenangan hidup apa semua ni habis sampai dekat situ. Dan Allah akan bagi pula satu nikmat lagi yang Allah sambung dalam ayat yang bawah ni. Apa yang akan mereka terima di akhirat? Allah akan wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Allah akan memberikan kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan
akan mendapat kurnianya. Iaitu orang yang di dunia ini dia mendapat kesenangan hidup contohnya. Dia mendapat ketenangan dan dia berkongsikan kesenangan hidup dia tu dengan orang lain. Dan dia ada ketenangan. Dia mendapat ketenangan, dia mengajak orang kepada jalan Allah. Dia mengajak orang kepada perkara-perkara kebaikan yang mana Allah akan memberi setiap orang yang mempunyai kelebihan. Maksudnya tadi orang kaya dia ada kelebihan. Orang yang ada ketenangan dia ada kelebihan. Orang yang masa banyak dia ada kelebihan. Kelebihan benda tadi lah. Kelebihan kaya, kelebihan duit, kelebihan masa, kelebihan kepintaran tadi. Kepada orang yang punya kelebihan akan mendapat kurnianya, iaitu kurnianya daripada kelebihan-kelebihan yang dimanfaatkan tadi harta didapat di dunia dan digunakan dengan cara yang terbaik daripada harta tadi, dia akan mendapat balasan akhirat. Dan kalimah fadlin ataupun fadlun yang juga dikatakan sebagai peluang. Fadlun ni adalah peluang juga untuk melakukan lebih banyak kebaikan, iaitu apabila mereka melakukan kebaikan, Allah buka lagi peluang kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Sebab tu kita tengok kalau orang kaya yang dermawan, orang kaya yang banyak bersedekah, rezeki dia akan lebih murah. Rezeki dia akan lebih murah. Kalau dia berniaga biasanya maju, untung. Dah duit banyak dah, kan? Sedekah banyak dan bisnes dia semakin maju. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, okey, tak nak bertobat, tak nak sembah Allah, tak nak istighfar, diajak untuk buat pun tak mau, kan? Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling daripada melakukan perkara tadi ni, ataupun berpaling daripada mengesahkan Allah, berpaling daripada melakukan kebaikan di dunia, maka Allah boleh kenakan azab kepada mereka. Sebab apa? Sebab perbuatan dosa bukan sahaja boleh terima azab di akhirat, tetapi juga boleh terima di dunia lagi. Sebab tu disambung pada ayat yang berikutnya, fa inni akhafu alaikum. Maka sesungguhnya aku bimbang akan menimpa ke atas kamu. Kadang-kadang tuan, orang yang buat benda dosa ni, orang yang buat benda jahat ni, orang yang buat salah ni, mereka tak takut. Mereka tak risau pun dengan dosa mereka. Mereka tak risau pun dengan azab yang akan mereka terima di akhirat. Mereka tak takut. Sebab apa mereka tak takut? Sebab mereka tak percaya. Ramai orang yang tak percaya adanya balasan di akhirat. Mereka tak percaya. Sebab tu mereka tak takut. Tapi fa inni akhafu alaikum. Sesungguhnya aku bimbang. Aku bimbang akan menimpa ke atas kamu. Dekat sini ni Nabi yang direkodkan kat sini, dirakamkan di sini perasaan takutnya Nabi tu. Takutnya Nabi. Nabi takut untuk mereka. Aku bimbang akan menimpa ke atas kamu. Bukan Nabi takut dia yang kena azab. Nabi takut orang lain tu yang kena azab. Betapa sayangnya Nabi dekat umat dia. Apa yang Nabi takut? Fa inni akhafu alaikum, aku bimbang akan menimpa ke atas kamu. Apa dia? Azab yaumin kabir. Akan beroleh azab pada hari yang besar. Pada hari yang besar. Apa benda hari yang besar ni? Apa benda?
apakah hari yang besar ni? Hari yang dimaksudkan dengan hari yang besar ini adalah hari kiamat. Kerana apa? Kerana kejadian yang akan berlaku pada hari itu semuanya kejadian yang besar-besar belaka. Kejadian-kejadian yang sangat besar. Apa dia kejadian yang besar? Gunung-gunung ganang pun boleh dihancurkan. Gunung-gunung ganang pun boleh berterbangan. Ini di antara benda besar. Dan bintang-bintang berguguran. Kita bayangkan macam mana, besar ke tak besar. Bintang-bintang berguguran. Ini apabila berlaku kiamat. Dan wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dipancarkan, diletupkan. Lautan pun diletupkan. Semua benda-benda besar ni. Bukan air tumpah, tapi lautan ini diletupkan. Sebab itu disebut pada hari yang besar. Jadi dalam ayat ni dia ada, kita bagi kepada dua, iaitu ayat bahagian pertamanya dia panggil targhib. Targhib ataupun motivasi. Motivasi tu ajak kita buat sembah Allah, ajak untuk istighfar, ajak untuk taubat. Dan dalam ayat ni juga dia ada bahagian yang keduanya, iaitu sebagai targhib, iaitu sebagai halangan ataupun amaran, supaya kalau kita tak buat baik, kita akan tidak dibalas dengan kebaikan. Kita akan dibalas dengan ancaman, ataupun kita akan dibalas dengan kejahatan, ataupun kita akan dibalas dengan azab. Jadi dalam pengenalan surah Hud ni, dalam erti kata lainnya, dia ada dalam ni berita ancaman dan juga berita gembira. Sebab apa? Sebab dua benda inilah orang kata dua tugasan utama yang dilakukan oleh Rasul. Memberi berita gembira dan juga memberi ancaman azab. Inilah tugasan Rasul yang mana kita perlu buat sekarang ni. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang keempat. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah jualah kembalinya kamu. Maksudnya apa? Sesiapa sahaja yang hidup di dunia ini, apa saja pangkat dia, kaya ke, miskin ke, hitam ke, putih ke, baik ke, jahat ke, semuanya akan kembali juga kepada Allah. Semua akan kembali. Semua akan menemui Allah juga di akhirat nanti. Sebab apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah tu maha berkuasa dalam semua perkara. Allah juga berkuasa untuk menjadikan hari kiamat itu, dan Allah juga berkuasa untuk memberi nikmat kepada kita, dan Allah juga berkuasa untuk memberi azab kepada manusia. Kemudian ayat yang kelima. Kita masuk pada ayat yang kelima, yang mana dalam ayat yang kelima ini Allah nak menceritakan kepada kita akidah sesetengah orang kafir. Macam mana akidah dia? Dan Allah nak memperbetulkan akidah itu. Jadi di sini adalah orang kata kita telah masuk pada bahagian dakwah yang kedua, yang mana kita kata pengetahuan ataupun ilmu yang sempurna hanyalah ada pada Allah saja. Dia akan ceritakan dalam ayat.
Ayat dia berbunyi, A'udzubillah. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka. Nak menyembunyikan macam mana? Nak menyembunyikan daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, kan, yang putih badan sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu yang ada di dalam dada. Iaitu Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Ala innahum yasnuna sudurahum. Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan dada mereka. Jadi ayat ini ada banyak tafsirannya. Banyak tafsirannya yang dibuat oleh para mufassir. Jadi kita akan sebutkan kat sini beberapa bentuk tafsiran lah. Jadi yang dimasukkan dalam ayat ni adalah musyrikin Mekah yang membongkokkan dada mereka. Bongkokkan. Kita tengok macam mana? Bongkok. Bongkokkan dada mereka. Maksudnya macam tunduk. Gitu. Sebab apa perkataan yasnuna? Perkataan yasnuna daripada perkataan ataupun kata dasar sanun ya yang bermaksud melipat sesuatu. Melipat sesuatu. Jadi membongkokkan macam nak lipat badan kan. Bongkokkan. Jadi yang dimaksudkan adalah mereka melipat dada mereka ataupun membongkokkan badan mereka. Sebab apa? Mereka ni nak membongkokkan badan mereka, kononnya nak menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka. Buat macam tu, okay, macam tutup dada kan. Kita tutup dada, orang jalan tunduk tu. Kononnya macam nak menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka. Sebab apa? Mereka sangka, ni musyrikin Mekah lah, mereka sangka dengan mereka buat macam tu, mereka boleh sembunyikan apa yang ada dalam dada mereka ni daripada pengetahuan Allah. Sebenarnya mereka ni semua tahu bahawa Islam itu benar. Tetapi mereka ni tak mahu terima juga. Dan mereka ni tak mahu terima ini. Kan? Kerana apa? Sebab apa mereka tak nak terima Islam ini? Sebab Islam yang datang ini tidak kena ataupun tidak sesuai dengan nafsu mereka. Kerana sombong dan kerana tidak mahu menukar apa yang mereka telah biasa lakukan. Contohnya macam dah biasa minum arak, dah biasa berzina. Islam ini datang mengharamkan semua benda tu dan mereka ini tahu kata Islam itu benar, tetapi mereka ini menolak sebab mereka tidak mahu meninggalkan kebiasaan yang biasanya mereka lakukan untuk terus berada dalam kemaksiatan dan juga dosa dan juga kejahatan. Jadi sebab apa mereka sangka bila mereka buat macam tu, mereka ni boleh sembunyikan daripada Allah apa yang ada dalam hati mereka. Sebab mereka ini memang dah terpesong, dah terpesong ajaran ataupun fahaman mereka ni, yang mana mereka ni kurang faham tentang Allah. Mereka ni tidak kenal Allah. Mereka ni memang kafir-kafir musyrikin Mekah ni, mereka ini memang mengakui kata Allah ini sebagai Tuhan. Mereka ini mengakui Allah ini yang menciptakan alam ni. Allah yang menciptakan bumi, langit dan bumi ni.
Tetapi mereka tidak ada ilmu yang lebih tepat, yang lebih jelas lagi untuk mereka kenal Allah. Jadi mereka faham kata Allah ni, kalau mereka ni di antara fahaman kaum musyrikin Mekah ni, dia kata kalau mereka cakap pelan pun Allah dah tak boleh tahu dah apa yang mereka cakap. Ini lemahnya fahaman mereka ataupun salahnya fahaman mereka terhadap Allah. Jadi mereka kata kalau mereka cakap pelan pun Allah dah tak tahu dah apa yang mereka cakap. Jadi mereka bongkok. Macam kita nampak bongkok macam kita nak merendahkan diri kan. Okay. Dia bongkokkan badannya macam tu. Dan di antara tafsiran lain, mereka ini yang tadi ni supaya Allah tak tahu mereka ni, Allah tak tahu apa yang mereka cakap, Allah tak tahu apa yang mereka buat. Jadi mereka bongkokkan badan mereka macam nak lindungkan ada apa dalam hati mereka. Dan maksud kedua iaitu membongkokkan diri mereka ni, membongkokkan dada mereka ini adalah untuk bersembunyi daripada Nabi, sebab mereka ni tak nak berjumpa dengan Nabi. Mereka pusingkan badan. Dan kalau kita tengok macam siapa pernah jadi guru kan, tahu lah, contohnya dalam kelas tu bila kita nak tanya soalan dia, adalah budak-budak yang tunduk kan. Dia macam nak sembunyi kepala dia kat belakang kawan-kawan dia. Macam tu. Jadi kat sini salah satu maksud tafsiran membongkokkan diri mereka ni adalah mereka ni nak cuba sembunyikan diri dan nak sorok kepala daripada bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bila mereka ni nampak Nabi datang. Macam mereka cuba untuk kecilkan diri. Jadi kalau Nabi datang juga, dia orang ni, bila Nabi datang juga, Nabi sembang dengan mereka, mereka akan cuba bongkokkan badan lagi, bongkokkan. Sebab apa? Mereka ni tak nak mendengar dakwah daripada Nabi SAW. Mereka ni tak nak dengar apa yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW. Kita beri contoh macam pelajar tadi lah. Macam pelajar. Dia bongkok, dia tepuk konyok ke bawah. Bunyi gitu kan. Tak nak bagi nampak, kononnya nak bagi, tak bagi nampak clear sikit lah. Supaya guru tadi tak perlu tanya soalan dekat dia. Dan perkara ni, cuba nak lari daripada Nabi, cuba nak berselindung daripada Nabi ni, perkara yang sama jugalah yang diterima oleh Nabi-Nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad saja. Sampai Nabi Nabi Nuh pun pernah menceritakan, disebut dalam Quran, Nabi Nuh sebut, wa inni kullama da'awtuhum listaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ni Allah merakamkan kata-kata Nabi dalam surah An-Nuh, Nabi Nuh lah. Dan sesungguhnya aku, dia kata ni, tiap-tiap kali menyeru mereka, iaitu menyeru supaya mereka ni beriman. Sebab apa? Supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka. Nabi dakwah mereka ni, Nabi Nuh dakwah mereka, mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing. Sumbat telinga dengan jari masing-masing. Bukan setakat selumbat telinga dengan jari dan berselubung dengan pakaiannya. Sumbat telinga lepas tu selubung. Orang Kedah kata bungkuih. Bungkuih badan ni, bungkuih kepala dengan pakaiannya. Serta mereka ni berdegil dengan keingkarannya. Dan berlaku sombong, takabur dengan melampau. Lalu wastakbaru istikbara. Sombong, takabur dengan melampau. Sebab apa bungkuk tadi ni? Liyastaghfu minhu. Untuk menyembunyikan darinya. Bungkuk tadi ni untuk disembunyikan daripadanya. Sebab mereka sangka Allah ni tak tahu apa yang ada dalam isi hati mereka. Dan mereka ni, orang-orang musyrik Mekah ni, mereka cakap slow-slow.
Mereka cakap pelan-pelan je. Supaya apa? Mereka kata Allah tak dengar. Jadi mereka ni sebab apa mereka buat macam ni? Sebab mereka ni tidak ada ilmu, mereka ni tidak menghadiri majlis ilmu, tidak nak terima dakwah Islam. Mereka telah salah sangka kepada Allah dan mereka sangka Allah ni tak boleh dengar. Allah ni lemah dalam pendengaran dia. Sebab tu bila kata cakap slow, Allah tak dengar. Sebab kurangnya ilmu. Yang mana kita sebagai umat Islam, kita kena meyakini yang Allah itu maha mendengar, bukan sahaja apa yang kita cakapkan, sama ada dengan cara kuat ataupun dengan cara kita bisikkan, tapi apa yang ada dalam hati kita juga Allah tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang kita fikir ya, kita tak cakap pun, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tadi mereka bongkokkan sebab tak nak bagi Allah tahu, kononnya Allah tak tahu. Dan yang keduanya bermaksud supaya Nabi Muhammad tak bertemu dengan mereka. Jadi bila dikatakan ni, diselubung lah, tak mau dengar lah, duduk dengar. Jadi Allah kata, Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun. Apa dia ni? Mereka selubung dengan pakaian mereka sekalipun, dan kononnya mereka ni nak larikan diri daripada Allah, dan mereka nak larikan diri daripada dilihat oleh Nabi SAW. Allah kata, ya'lamu ma yusirruna. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kerana Allah maha mengetahui segalanya. Allah tahu ikhlas ke tidak hati manusia itu, dan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi sebab itulah kita kata Allah tahu orang-orang yang kadang-kadang nampak di depan manusia macam beriman, macam nak mempertahankan Islam. Dan nama dia dengan nama orang Islam, tapi di belakang orang, dia ini adalah musuh-musuh kepada Islam. Jadi Allah kata, Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Bukan setakat yang disembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Jadi Allah tahu apa yang kita sebut dalam hati, Allah tahu, dan apa yang kita tunjukkan secara zahirnya memang kita tahulah. Jadi Allah tahu mereka sebutkan dan apa yang telah mereka zahirkan. Kerana Allah tu maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Jadi Allah tahulah semua benda. Allah tahulah semua benda yang ada dalam lipatan hati kita. Sampai perkara yang kita tak cakap pun, yang kita fikir je pun, Allah tahu. Termasuklah apa yang ada di dalam kita punya, dia panggil subconscious mind, ataupun panggil minda bawah sedar. Dia bawah sedar kita pun Allah tahu. Doa batuk pula. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang ke-6.
Ini nak ceritakan tentang rezeki lah. Ayat yang ke-6 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat dalam kitab yang nyata, yakni di dalam Lauh Mahfuz. Di dalam Lauh Mahfuz. Wa ma min dabbatin fil ard, dan tiadalah dari binatang-binatang yang bergerak di bumi. Maksudnya Allah bukan sahaja menguruskan manusia, Allah bukan sahaja menguruskan manusia, tetapi Allah jugalah yang menguruskan semua makhluk yang hidup dan bergerak di alam ini. Allah uruskan semua. Jadi perkataan dabbah yang bermaksud yang bergerak. Dabbah ni maksud yang bergerak, sama ada melata di bumi, melata di bumi pun dipanggil dabbah, ataupun yang terbang di langit pun sama. Yang terbang di langit. Daripada sekecil-kecil bakteria sampailah ke sebesar-besar makhluknya. Gajah, ikan paus. Ikan paus. Yang mana jenis-jenis pun dia dah tak tahulah berapa juta jenis semuanya. Dan juga jumlah dia pun kita tak tahulah berapa jumlah dia. Wa ma min dabbatin fil ard, dan tiadalah dari binatang-binatang yang bergerak. Okey. Illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah jugalah yang memberi rezeki mereka. Ya kan? Bayangkan semua makhluk yang tak berapa banyaknya ni dan berapa banyak jenisnya. Berapa banyak jenis pun kita tak tahu dah sebenarnya di dunia ni, dan berapa banyak daripada satu jenis pun kita tak tahu. Semuanya yang ada atas muka bumi ni, Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Bermakna sahaja mereka itu pergi, mana saja mereka itu pergi, ada je rezeki dia. Ada je rezeki dia. Kalau kita tengok burung, kita pun kadang-kadang kita kata kalau kita duduk kat tempat burung tu, kemungkinan kita mati kelaparan. Kita pun tak tahu macam mana nak cari ulat banyak-banyak untuk makan tu. Kita duduk tengok dalam kehidupan kita seharian pun tak adalah pula nampak ulat penuh kat mata-mata kan. Tapi burung yang banyak tu, dia boleh jumpa ulat, dia boleh cari ulat tu, dan dia boleh makan, ada makanan dia. Lepas tu nak kata kat sini, walaupun semua jenis haiwan yang hidup ni, Allah jugalah yang menjaga rezeki dia. Dan bila Allah, sebab apa disebutkan kat sini, Allah nak beringat Allah yang bagi rezeki ni. Dan kalau Allah nak azab, Allah tarik rezeki tu macam tu je. Allah boleh tarik rezeki tu macam tu sahaja. Allah lah yang bagi rezeki ke dia. Dan Allah ni Maha mengetahui wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia mengetahui tempat tinggalnya. Allah tahu tempat tinggal dia. Iaitu tempat bermustautinnya. Jadi mustaqarrun, perkataan mustaqarrun diambil daripada perkataan qarrara yang bermaksud sejuk ataupun tidak bergerak. Jadi orang yang mustaqir ni dia duduk tak bergerak lah, maksudnya bukan tak bergerak langsung, dia duduk di satu tempat, satu penempatan.
Jadi daripada perkataan sejuk. Apabila kita tengok satu benda tu sejuk, biasanya benda tu tak bergerak kan. Sejuk ni biasanya tak bergerak. Orang pun kalau sejuk, dia tak nak bergerak. Ya. Sejuk. Wa mustauda'aha. Yang tadi tempat tinggal dia. Dan juga tempat ia disimpankan. Mustauda'aha. Tempat ia disimpankan. Dan di sini apabila dikatakan tempat ia disimpankan di sini, dia maksud tempat yang dia tinggal sekejap saja. Tempat tinggal sekejap saja. Kita kalau kita duduk tempat, kita pergi ke mana-mana pun, pergi merata-rata, melancong merata-rata pun, pusing dunia macam mana pun, akhirnya kita akan kembali ke tempat kita juga. Kita akan kembali ke rumah kita juga. Jadi Allah tahu. Kita duduk tempat yang tak pernah tahu, kita duduk berpindah randah pun, Allah tahu. Sebab apa? Kullu fi kitabim mubin. Semuanya itu telah pun tersurat di dalam kitab yang nyata. Kitabim mubin. Dalam kitab yang nyata. Iaitu Lauh Mahfuz. Iaitu Lauh Mahfuz. Kan? Jadi Allah ingatkan kita dalam ayat ni, dia nak menyebut kata ilmu Allah ini sangat luas. Ilmu Allah ini sangat luas. Kan? Dan dalam ayat sebelum ni pun disebut bagaimana kaum musyrikin Mekah ni cuba nak sembunyikan apa yang ada dalam hati mereka daripada diketahui oleh Allah. Kan? Tak boleh, tak mampu. Kenapa? Kerana Allah itu tetap akan tahu. Allah Maha mengetahui yang mana pun mereka sembunyikan. Okey, kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-7. Jadi Allah tahu semua, Allah tahu benda yang tetap, Allah tahu benda yang bergerak. Kita masuk kepada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Sedang arasnya berada di atas air. Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah? Jadi apa yang Allah nak uji? Allah nak uji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan demi sesungguhnya jika engkau, yakni wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Okey. Bahawa alladhi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Allah nak ingatkan kita yang Allah inilah, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi ini. Jadi kalau macam tu, kan, kita ni sebagai hamba-Nya, tidaklah kita menyembah hanya kepadanya. Okay. Allah lah yang menjadikan langit dan juga bumi ini fi 6 ayyam, dalam 6 masa. Iaitu Allah sahaja yang tahu
berapa lama alam ni dijadikan. Jadi tuan-tuan, kita bila kita lahir-lahir je, kita tengok bumi ni dah ada kan. Dan manusia pun tak tahu sebenarnya bila bumi ini diciptakan dan berapa lama dia diciptakan. Dan Allah nak bagi tahu kat sini, Allah nak bagi tahu kat kita, Allah menciptakan dalam masa sittati ayyam. Kalau kita tengok terjemahan dia secara biasanya dimasukkan sittati ayyam, 6 hari. Tapi macam mana kita nak katakan 6 hari? Sedangkan pada waktu Allah mencipta bumi itu, matahari belum diciptakan. Sebab apa? Hari-hari ni kita kira berdasarkan matahari tenggelam jumpanya. Tapi masa bumi ni diciptakan, matahari belum diciptakan lagi. Jadi para mufassirin terjemahkan sebagai sittati ayyam, yang kalau secara biasanya maksud 6 hari, di sini diterjemahkan sebagai 6 masa. 6 masa. Wa kana arshuhu 'alal ma', sedang arasnya berada di atas air. Jadi waktu Allah ciptakan langit dan bumi ni, arash Allah itu berada di atas air. Yang mana kita nak katakan, macam mana arash Allah itu berada di atas air pula? Kan? Kita kata, wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang sebenar-benarnya mengetahui macam mana keadaan arash dia dan juga macam mana keadaan berada di atas air itu. Jadi dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim diriwayatkan, mereka ni bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabatlah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami datang kepadamu untuk menanyakan tentang kisah kejadian ini pada awalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah ada dan tiada sesuatu pun selain sebelumnya. Menurut riwayat lain disebutkan tiada sesuatu pun selainnya. Dan menurut riwayat yang lainnya lagi disebutkan tiada sesuatu pun bersamanya dan arasnya berada di atas air. Lalu Allah menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz, kemudian menciptakan langit dan bumi. Sebab apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Semuanya untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. Dan sesungguhnya, jika engkau wahai Muhammad berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, kalau Nabi kata macam tu, kamu hidup sesudah mati, la yaqulanna allazina kafaru, tentulah orang-orang yang ingkar, orang yang kafir itu akan berkata. Jadi sebelum Nabi sampaikan kat mereka ni, Allah beritahu siap dah. Bila Nabi kata macam tu, mereka ni akan kata macam ni. La yaqulunna allazina kafaru, akan berkatalah orang yang ingkar, orang yang nak menolak dakwah Nabi ni, mereka akan mengata in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata. Jadi inilah sahaja hujah mereka nak tolak Nabi Muhammad ni. Oh, ini sihir sahaja. Yang mana mereka ni tuan-tuan, kaum musyrikin ni, orang kafir ni, mereka ni sampai bila-bila pun mereka akan menolak ajaran Islam ni, kecuali orang-orang yang diberi hidayah kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Sampai di sini dululah sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun, minta maaf di atas segala kekurangan. Dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Segala yang salah ataupun silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan ingat, hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-7 dan nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-8 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami dan manfaatkanlah kepada kami apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la min jannah. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la min jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Ustaz.